Assalamualaikum dan hai, saya Faan dan hari ini saya akan racun korang dengan satu smartphone terbaru daripada OnePlus. Kita ada OnePlus 8T. Model ni baru saja dilancarkan baru-baru ni, tapi untuk pasaran Malaysia dia akan lancar sekitar 22 Oktober nantilah. By the way kan, korang mesti tahulah kalau model T ni biasanya dia akan ada lebih lah, dia akan ada sejumlah penambahan baru yang tak ada dekat OnePlus 8 yang biasa. So kejap lagi kita akan bongkarkan sama-sama. Sebelum tu, saya akan bawa korang lah rasai pengalaman unboxing kotak besar yang korang nampak depan ni. Sebab biasanya kita tahulah kalau model OnePlus ni untuk feel unboxing dia tu memang rasa lain macam sikit kan. Dekat sini korang nampak ada tulisan Ultra Stop at Nothing dan kotak dia ni warna merah dan agak berat geng. Dekat belakang tu korang akan nampak lah tulisan OnePlus 8T dan ada juga tulisan Media Kit. Bermakna unit yang saya dapat ni adalah Mediaset punya. So kalau korang beli nanti, korang jangan pelik lah kenapa kotak OnePlus 8T korang macam retail unit yang biasa tu. So untuk buka kotak ni, korang kena tekan sikit di bahagian kanan dan kiri. Nanti dia buka tu kan ala-ala macam kotak Lenovo Legion Pro. Tapi Lenovo Legion Pro tu dia ada macam bunyi sikit. Yang ni standard je lah, cuma design dekat tepi dia je macam sama. Dekat sini ada tulisan Hello warna hitam dan dia kombinasi hitam merah, memang nampak eksklusif lah dekat sini. So kita akan tarik ribbon ni macam ni. Dekat kotak yang luaran ni korang akan nampak lah ada satu kotak besar dekat sini. Yang ni biasanya dalam ni dia akan letak macam ada OnePlus 8T Reviewer Guide. So dalam ni geng, korang akan dibekalkan dengan macam spesifikasi dan ada infografik sikit nak bagi tahu pasal OnePlus 8T ni untuk kita orang review lah macam mana. Next, dalam kotak selain OnePlus 8T, kita dapat juga dua casing. Yang mana casing ni nampak macam rekaan dia tu lebih ke arah robotik teknologi macam tu lah. Dekat sini nama dia tu OnePlus 8T Quantum Bumper Case Cyborg Xian. Panjang juga nama dia geng. Tapi nice lah, kejap lagi kita test lah macam mana rupa dia kan. Nice tak nice, sedap tak sedap. So yang ni standard lah, kita dapat sandstone bumper case warna cyan dekat sini, korang boleh tengok. So lepas ni kita akan test dua-dua ni. Sekarang ni kita akan beralih kepada main event kita. Kita ada OnePlus 8T. Untuk kotak OnePlus 8T ni sendiri rasanya sama je macam model OnePlus 8 yang biasa. Dari kombinasi warna hitam dan merah, dan dia punya rekaan kotak tu jenis memanjang. Di bahagian bawah ni ada logo OnePlus, ada tulisan OnePlus, nombor 8 dan T, dan di bahagian belakang ni korang akan nampak lah ada variant yang saya dapat ni 12GB RAM dengan 256GB storan dalaman, warna dia aquamarine green. So geng, once kita buka je kotak OnePlus 8T ni, ada satu lagi kotak dekat sini, kat tengah ni ada tulisan OnePlus. So kita akan buka dulu kotak ni, kita cuba tengok apa yang ada dekat sini. Dalam ni kita dapat invitation letter, quick start guide, ada stiker dan juga ada safety information. So, kita akan beralih dekat kita punya OnePlus 8T, smartphone terbaru keluaran OnePlus tu sendiri. Alright, korang dah boleh nampak dah rekaan dia macam mana. Kita letak tepi. Ringan gila geng. Sedap lah pegang. Ok, tak apa, lepas ni kita tengok macam mana. Next, dalam kotak OnePlus bekalkan juga dengan casing silicone transparent dengan tulisan Never Settle Bolt di bahagian bawah. Ok, at least boleh protect lah phone korang belakang dia daripada bercalak. Lepas tu korang dapat juga dengan kabel pengecasan. Kali ni special sebab kita punya kabel pengecasan ni USB-C to C. Kalau dulu USB-A to C lah, so ada macam kelainan lah dekat sini. Dan yang paling special kali ni geng, OnePlus 8T ni dibekalkan dengan adapter 65W warp charge macam yang korang nampak dekat sini. So memang akan super laju lah bila charge phone korang. Dan adapter dia ni pun boleh kata agak tebal dan besar sikit lah berbanding yang biasa. So ini je lah yang korang akan dapat dalam kotak OnePlus 8T. So sekarang ni kita akan cuba beralih kepada OnePlus 8T tu sendiri. So geng, nampaknya OnePlus kembali lagi tahun ni macam biasa dengan memperkenalkan model T. Yang mana OnePlus 8T ni macam yang kita tahulah, dia ni adalah smartphone keempat OnePlus untuk tahun ni dan juga penerus kepada OnePlus 8. Dengan beberapa features baru macam dia ada 120Hz screen yang lebih pantas dan rata. Ada juga teknologi pengecasan pantas 65W warp charge, bateri yang lebih besar tanpa perubahan dari segi prestasi. Adakah features ni sudah mencukupi untuk model T ni? Jom kita tengok. So once saya pegang je OnePlus 8T ni, saya cuba belik-belik sikit kan, saya terasa lah feel dia tu lebih ke arah macam pegang OnePlus Note berbanding OnePlus 8. Dengan panel belakang yang melengkung ni membawa ke sisi depan yang lebih rata tanpa curve. Frame tepi pula daripada metal yang berkilat ni memang saya rasa dia masih ada lah DNA Note tu. Kalau perubahan baru dari segi rekaan panel belakang OnePlus 8T ni compare to OnePlus 8, saya perasan dia punya kedudukan modul kameranya yang dulu tu dekat tengah
antena sekarang ni dah dipindahkan di bahagian sisi kiri atas dengan rekan petak macam rekan kamera kebanyakan flagship tahun 2020. Kata OnePlus kan, antara sebab lah kenapa kamera OnePlus 8T ni kali ni diorang bubuh dekat tepi ni, katanya untuk memberikan lebih banyak ruang supaya prestasi thermal ni lebih cekap dan network connection yang lebih kuat tanpa sebarang gangguan. Next, kalau kita beralih ke bahagian atas phone, dekat sini just ada satu lubang mic dan juga dua garis antena. Di bahagian bawah pula ada salah satu stereo speaker, ada juga port pengecasan USB-C, mic dan juga slot SIM yang menyokong dual SIM tanpa micro SD card tambahan. Di sisi kanan dekat sini just ada volume rocker up and down dan juga di sisi kiri ada butang power dan butang slider signature OnePlus yang berfungsi untuk mutekan phone ni. So far pegang tu memang sedap, terasa ringan dan panel belakang kaca ni memang terasa smooth je lah. Tapi kena hati-hati juga kalau korang tak pakai case ni memang senang nak terlepas dari tangan korang. By the way, untuk warna aquamarine blue ni, dia ni jenis glossy, berkilat macam tu dan katanya kurang memerangkap cap jari, tapi rasanya banyak je cap jari kan. Tapi kalau korang lebih prefer jenis panel belakang matte tu, korang boleh try warna baru yang lain, Luna Silver. Dari segi size screen dan resolution ni kan, OnePlus ni dia masih kekalkan spek yang sama ada dekat OnePlus 8. Dia bersaiz 6.55 inci dengan resolusi Full HD Plus menggunakan panel jenis AMOLED. Yang berbeza dekat sini adalah peningkatan refresh rate kali ni daripada 90Hz tu dirajam kepada 120Hz. Actually kalau dari 90 ke 120Hz tu mungkin korang tak terasa sangatlah kelajuan refresh rate tu, tapi kalau before ni screen phone korang tu 60Hz beralih kepada OnePlus 8T ni, memang dia punya feel tu smooth lain macam geng. Dengan refresh rate tinggi ni kan, scrolling korang tu akan terasa lebih smooth dan animasi tu lebih terasa fluid lah, lagi-lagi animasi baru yang ada dekat Oxygen OS 11 ni. So far saya tak ada masalah sangat lah dengan screen flat AMOLED OnePlus 8T ni. Bagi saya memang cukup rasa, kontras pun boleh kata mantap lah. Dengan keterangan yang mencapai sehingga 471 nits ni memang cukup terang dipandang. View angle pun just nice, ok je baik korang nak guna indoor ke ataupun outdoor di bawah cahaya matahari. Untuk option tambahan dekat sini kan, dia ada pelbagai preset yang disediakan. Secara default screen ni dia akan setkan kepada vivid mode. So far mode ni antara yang terbaik lah sebab warna dia tu akan maintain saturated dan tak berlebihan. Boleh juga kalau korang nak tukar kepada natural ataupun advance. Yang mana untuk mode advance ni ada lagi 3 mode asing yang korang boleh pilih, depends pada mata korang. Overall screen itu boleh kata terbaik lah di kelasnya kan. Bezel pun boleh kata minimal, flat AMOLED dan super cantik dan juga tertanam cap jari di dalam screen ni. By the way, screen protector pun dah tersedia juga dekat screen ni. Nampaknya tahun ni macam yang kita tahu, OnePlus Decide seri T ni tak perlu peningkatan dari segi chipset. Yes, OnePlus 8T ni masih dikuasakan dengan chip yang sama macam OnePlus 8, Snapdragon 865 bukan 865 Plus. Bermakna dekat sini, performance OnePlus 8T ni tak ada apa yang special, masih sama power macam OnePlus 8 juga. Tapi actually bagi saya lah kan, performance versi Plus dengan non-Plus ni kalau based on user experience tu rasanya tak terasa sangat lah perbezaan dia tu. Korang still dapat layan game berat grafik tinggi tu dengan smooth tanpa lag dan frame yang stabil. Penggunaan harian pun laju je, tak ada masalah dan juga cekap tenaga. Kalau korang tertanya grafik PUBG macam mana, of course lah korang dapat max kan. Tapi walaupun skrin OnePlus 8T ni support 120Hz, korang still boleh main sampai smooth extreme saja, tiada option untuk smooth 90fps. Untuk memastikan pula prestasi phone ni kan kekal stabil bila korang gaming non-stop tu, OnePlus 8T ni katanya dibekalkan dengan multi-layer game grade cooling system yang baru dengan ruang warp yang besar supaya dapat mengelakkan overheat lah. Selain ada bateri 4500 mAh yang besar ni kan, reka bentuk baterinya pun dah baru tau geng. Bateri OnePlus 8T ni kali ni dibahagikan kepada dua dan dapat mengecas pada masa yang sama untuk kadar pengisian yang lebih tinggi. Yang mana kan OnePlus claim dengan teknologi pengecasan pantas 65W warp charge yang baru ni dapat mengecas full charge phone korang sekitar 37 minit saja tau dah penuh. Apa yang menarik lagi dekat sini, kalau korang cas OnePlus 8T ni guna charger USB-C third party tu, phone korang akan dicas pada kadar 27W berbanding kebanyakan persen yang terhad kepada 18 ke 24W saja. Tambahan untuk memastikan semuanya selamat bila korang cas OnePlus 8T ni guna charger yang tinggi 65W ni, telefon ni kan dia ada 11 sensor yang tertanam untuk maintainkan suhu tu. Dengan sokongan USB PD ni, adapter OnePlus 8T ni juga dia dapat mengecas korang punya phone ke, tablet ke, laptop ke pada kadar 40W. Oh ya, kalau korang tertanya pula pasal wireless charging, OnePlus 8T ni masih tak tersedia geng. Dari segi software pula, out of the box sistem operasi menjalankan Android 11 dengan antaramuka baru, Oxygen OS yang lebih pantas, lebih lancar dan lebih pintar daripada sebelum ni. Yang mana katanya ciri baru yang direka ni kan dapat memudahkan operasi sebelah tangan.
Ada banyaklah fungsi baru dekat sini. Yang paling utama yang ramai gila nantikan, akhirnya dah pun ada AOD ataupun Always On Display. So gang, finally kita cuba tengok pula lah dari segi penawaran yang ada dekat kamera OnePlus 8T. So dekat sini macam yang korang nampak, OnePlus 8T ni dibekalkan dengan quad camera setup di bahagian belakang dengan sensor utamanya sebesar 48MP menggunakan sensor daripada Sony IMX586. Yang mana sensor ni masih samalah yang dibekalkan dekat OnePlus 8 sebelum ni. So dekat sini kan, walaupun sensor Sony IMX586 ni boleh kata not bad, still dapat bekerja dengan baik dalam keadaan cukup cahaya dan waktu yang siang. Tapi bagi saya masih tak cukup power setanding sensor yang ada dekat IMX689 yang ada pada OnePlus 8 Pro. Next dekat sini dia ada juga lensa ultra wide 16MP tapi lagi wide lah daripada OnePlus 8 dengan 123 degree. Ada juga 5MP macro sensor dan juga 2MP monochrome. Dan dekat sini korang nampak ada dua flash tau. Dan untuk kamera selfie yang tertanam di bahagian skrin ni bersaiz 16MP sahaja. So geng, nanti kita akan cuba tengok sikit lah macam mana kan dari segi kualiti hasil gambar yang dihasilkan daripada OnePlus 8T ni. So geng, sekarang ni kita dah pun tengok spesifikasi dan features yang ada dekat OnePlus 8T ni. So macam mana pula dari segi harga? Okey, buat masa ni saya sendiri pun tak pasti lagi berapa harga rasmi OnePlus 8T ni untuk pasar Malaysia. Tapi korang jangan risaulah, sama-sama lah kita tunggu harga dia nanti masa 22 Oktober semasa dilancarkan. Tapi kalau korang tanya saya anggaran tu berapa kan? Okey, kita cuba tengok harga yang dilancarkan dekat US baru-baru ni. Untuk varian yang sama, kita ada 12GB RAM dengan 256GB storan dalaman ni. Kalau dekat US baru-baru ni dijual pada harga rasmi $749. Kalau convert dekat RAM tu dalam RM3,107 lah. So kita boleh tengok lah harga untuk pasar Malaysia nanti mungkin tak jauh beza ataupun lebih mahal ataupun lebih murah. So geng, macam biasa kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.